A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita untuk sama-sama berada di sini, untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman kepada kita atas setiap ilmu yang kita pelajari, serta mudah-mudahan Allah beri kemampuan ataupun Allah beri keringanan ataupun Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan atau beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Seterusnya, marilah sama-sama bersalawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mencurahkan ataupun menurunkan serta mengurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka yang sentiasa membasahkan lidah mereka, membasahkan bibir mereka dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita buat sekian kalinya selepas bulan Ramadan, selepas kita beribadah 30 ataupun 29 hari bulan Ramadan, kita dalam tarbiyah Ramadan, maka sekarang kita berada dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal ada ibadah sunat puasa di sana 6 hari. Mudah-mudahan mereka yang menunaikannya, melaksanakannya, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala seumpama berpuasa 1 tahun, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita sekali lagi untuk meneruskan lagi perbahasan ataupun kupasan rukun iman serta ilmu sifat 20. Pada hari ini insya-Allah kita akan masuk 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu wujud. Muka surat 73. Yang selama ni yang kita nak belajar tu, hari inilah bermulanya. Kita nak belajar ilmu sifat 20 tu hari ni yang pertama, iaitu wujud. Sebelum pada tu, kita ambillah satu ataupun dua mutiara hikmah untuk dijadikan nilai tambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan adanya di sana sentuhan jiwa untuk menggerakkan kita beramal ataupun melakukan sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Berkatalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, la yudrakul ilmu birahatil jismi. La yudrakul ilmu birahatil jismi. Ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sayyidina Ali bagi tahu ilmu tidak akan dikecapi dengan kerehatan. Maknanya ilmu tidak akan kita perolehi dengan hanya berpeluk tubuh, duduk di rumah tak nak mencari. Tak. Ilmu perlu dicari. Ilmu perlu dicari untuk kita beramal dengan apa yang kita dapat. Itu bab lain pula. Pertama, cari dulu ilmu. Cari dulu ilmu. Dapatkan dulu ilmu pengetahuan tu atau pengetahuan itu. Maka dengan ilmu itu akan bertambahnya keimanan. Sebab dengan adanya ilmu, adanya penghayatan. Bila ada penghayatan, maka di situ ada kemampuan untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Maka bila mana beramal, kita telah beramal dengan ilmu tersebut, maka barulah ada manfaat untuk diri kita sebagai pelajar ataupun sebagai orang yang menuntut ilmu. Bukan orang yang mengumpul ilmu saja. Tuntut dan beramal dengan ilmu yang kita ada.
Bukan tunggu banyak baru beramal. Tak. Dapat sikit amal tu. Sikit dapat sikit amal. Amal, maka lama-kelamaan banyaklah amalan kita. Bukan kita kerja kita nak mengumpul ilmu pengetahuan saja. Sebenarnya kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu berlandaskan apa yang tunjuk, apa yang ditunjuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Satu lagi juga kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkaitan dengan ilmu ini. Ilmun la yanfa'u kadawain la yanja'u. Sayyidina Ali bagi tahu ilmu yang tidak bermanfaat itu umpama ubat yang tidak menyembuhkan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu umpama ubat yang tidak menyembuhkan. Ilmu yang kita dapat tu, tapi kita tak ambil manfaat di sebalik ilmu yang kita dapat, maka seumpama ubat yang tidak menyembuhkan. Makan ubat tak sihat-sihat, tak kebah-kebah demam. Makan ubat batuk tak hilang-hilang batuk. Mana kita kata tak jadi ubat ni. Cari ubat lain pula. Ubat lain pula yang kena dengan penyakit kita atau yang sesuai dengan kita. Maka ilmu begitu juga. Ilmu yang tidak bermanfaat itu seumpama ubat itu. Ilmu banyak, dapat banyak, tapi tidak beramal, dia jadi tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu mengikut pandangan ulama, ilmu yang macam mana? Ilmu yang dapat memberi kesan pada diri kita. Ataupun ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan itu yang disebut ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dikumpul. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan, itulah disebut ilmu yang bermanfaat. Habis yang tu tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita masuklah perbahasan yang kita nanti-nantikan selama ini, iaitu berkaitan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita bahaskan ataupun kita golongkan dalam bab atau kategori sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, dia punya kategori dia. Sifat nafsiyah. Apa dia sifat nafsiyah? Dalam 20 sifat tadi dia ada kategorinya sifat nafsiyah, dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah apa dia? Sifat nafsiyah bererti sifat yang menunjukkan kepada diri zat itu sendiri tanpa ada makna yang bertambah ke atasnya. Sifat nafsiyah hanya satu, iaitu wujud. Wujud itu adalah sifat satu-satunya sifat nafsiyah. Bila sebut sifat nafsiyah, dia sebut tadi apa dia? Sifat nafsiyah ialah sifat yang menunjukkan kepada diri zat itu sendiri. Diri zat itu sendiri, tanpa ada makna yang bertambah ke atasnya. Makna yang bertambah tu nanti kita akan cerita apa dia makna yang bertambah itu. Bila disebut sifat nafsiyah, zat itu sendirilah disebut nafsiyah. Nafsiyah, pegang di situ ya. Iaitu wujud. Maka hari ni kita nak cerita tentang wujud. Wujud adalah sifat yang sabit, yang ada, di mana sifat ini menunjukkan kepada zat Allah sendiri tanpa ada pengertian lain yang bertambah terhadap zat tersebut. Bila sebut wujud, menunjukkan kepada zat Allah itu sendiri. Wujud, Allah itu wujud, zat Allah itu. Wujud adalah sifat nafsiyah, iaitu dinisbahkan kepada an-nafs, yakni zat. Wujud itu dinisbahkan kepada an-nafs, an-nafsu, yakni zat, zat itu sendiri. Zat itu wujud. Sifat ini dinisbahkan kepada zat kerana tidak dapat difahami melainkan hanya kepada zat itu sendiri. Zat itu sendiri.
pada Allah itu sendiri. Wujud. Tak boleh nak dikaitkan dengan hak lain dah. Di kalangan ulama ada yang mengatakan sifat wujud ini adalah zat itu sendiri. Ada ulama yang lain mengatakan sifat wujud itu adalah zat itu sendiri. Bila sebut wujud itu, zat itulah yang wujudnya. Wujud. Kenyataan ini bermaksud wujud itu bukannya sifat. Ini kan jadi pening pula. Sekarang kita belajar ilmu sifat 20. Bila sebut ilmu sifat, nampak? Ilmu sifat 20. Maka dalam bab wujud ini, kita bahas bab wujud ini, ada ulama mengatakan wujud itu adalah dikategori sebagai sifat bagi Allah. Nampak? Sifat bagi Allah. Ada ulama mengatakan wujud itu bukan sifat, tapi zat Allah itu sendiri. Mana tidak ada golongan yang mengatakan kita tak boleh kategorikan wujud itu sebagai sifat kepada Allah. Sebab apa? Sebab wujud dan zat Allah tu benda yang sama. Macam tu. Bila bab kita contoh, bila kita kaitkan dengan sifat Allah tu, contoh Allah berkuasa. Nampak? Berkuasa itu adalah sifat bagi Allah. Nampak? Berkuasa. Allah berkuasa. Mana Allah bersifat adanya kekuasaan. Itu sifat bagi Allah. Sekarang kalau kita ada yang dibahaskan oleh ulama, okey, wujud. Wujud itu sifat ataupun tidak. Itu dibahas itulah sifat ataupun tidak. Ada kalangan mengatakan wujud itu adalah sifat bagi Allah. Sebahagian lagi mengatakan wujud itu tak boleh nak kategorikan pun sebagai sifat bagi Allah. Sebab sifat wujud dan zat Allah itu benda yang sama. Berbeza dengan kita sebut tadi, Allah berkuasa. Allah satu bab. Berkuasa tu satu sifat tambahan. Allah. Lepas tu adanya kekuasaan itu, baru kita sebut Allah itu berkuasa. Nampak? Itu makna ada tambahan sifat bagi Allah. Yang wujud ni dibahaskan. Boleh kita kaitkan dengan ia tu sebagai sifat kepada Allah ataupun tidak. Itu perbahasan di kalangan ulama sahaja. Maka kita tengok untuk kita orang awam ni macam mana. Kenyataan ini bermaksud wujud itu bukannya sifat. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Al-Ash'ari. Imam Al-Ash'ari mengatakan wujud itu bukannya sifat. Walaupun begitu, beliau tidak menolak pendapat yang mengatakan wujud itu adalah sifat. Kerana sifat adalah perkara tambahan ke atas zat itu sendiri. Imam Ash'ari sendiri mengatakan wujud itu bukan sifat, tetapi dia sendiri tidak menolak yang mana ada golongan mengatakan wujud itu adalah sifat bagi Allah. Kenapa? Allah wujud. Allah itu ada kerana adanya sifat wujud, sifat ada itu. Maka dia tak menolak. Mana boleh mengatakan wujud itu sifat ataupun wujud itu tidak sifat pun dibolehkan. Apabila zat itu disifatkan dengan wujud melalui kata-kata zat Allah itu wujud. Contoh kita kata zat Allah itu wujud. Maka wujud itu digolongkan ke dalam sifat. Contoh kita kata zat Allah itu wujud. Zat Allah itu wujud. Kalau dalam istilah kita nisbahkan kepada kita lah. Diri kita itu wujud. Diri. Kalau untuk Allah kan kita takut salah faham. Diri Allah itu wujud. Kita nampak takut macam sama, kita samakan Allah dengan diri kita pula. Ni kita nisbahkan diri kita. Diri kita ini wujud. Maka sifat kita tu adanya di sini, maka sifat wujud tu ada. Maka kita bersifat dengan ada itu. Baru kita sebut diri kita itu ada.
Maka wujud itu digolongkan ke dalam sifat bagi orang mukallaf. Namanya disebut bagi orang mukallaf. Kita lah orang ramai. Orang mukallaf memadailah dia beriman dengan wujudnya Allah dan tidaklah wajib beriktikad apakah wujud itu sifat ataupun zat Allah sendiri. Selamatlah kita. Kita orang awam. Mana orang berbahas tu di kalangan ulama. Kita bukan ulama, tak payah bahas lah. Cukup memadai kita mengatakan Allah itu wujud, atau kita beriman Allah itu wujud. Wujud tu ada. Allah itu ada. Jangan cakap Allah tu tak ada. Itu salah. Cukup kita faham Allah tu ada. Ada. Sudah. Lepas tu orang tanya lagi, Allah tu sifat, ada tu sifat ke bukan sifat? Itu kita tak dapat jawab pun tak apa. Aku tak tahulah pula itu sifat ke tidak. Tak. Kita tidak disalahkan dalam bab itu. Kita tidak dipersalahkan dalam bab itu. Kerana ini tidak disuruh oleh syarak. Syarak tak suruh pun kita kaji sampai ke tahap itu. Mereka yang berautoriti atau ada ilmu bahagian ini saja di kalangan ulama-ulama usuluddin, mereka membahaskan perkara itu. Sifat ke bukan sifat. Perkara ini juga tidak dibincangkan oleh para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Dan dia pula adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Selesai bab tu. Selesai. Mana tak perlu dipanjang-panjangkan, sebab di kalangan sahabat pun tidak ada dibincangkan atau tidak ada membahaskan bab ini. Apatah lagi kita golongan yang terkemudian ini. Lagilah kurang ilmu kita dalam bab ini. Maka jangan bergaduh dalam bab yang disebut diperselisihkan ini. Tidak ada keuntungan bagi kita. Arti keadaan sifat wujud menunjukkan kepada diri zat sendiri tanpa pengertian lain yang bertambah kepada zat. Sesungguhnya perkataan maujud melalui kata-kata kita Allah wujud, artinya Allah ada, berlaku sebagai sifat bagi Allah. Allah itu ada. Ia menunjukkan kepada zat Allah yang terpasti lagi sabit kewujudannya. Ia tidak menunjukkan makna lain yang bertambah terhadap zat tersebut. Oleh kerana itu, sifat wujud dikenali sebagai sifat nafsiyah kerana sifat itu menunjukkan kepada diri zat semata-mata. Nafsi tu jiwa, diri kita, jiwa, diri. Nafsi tu diri. Tu sebut sifat nafsiyah tu, sifat yang menunjukkan kepada diri. Diri. Kalau kita sebut pada Allah, diri Allah itu sendiri. Itu sifat nafsiyah. Tapi disebut di sini sifat itu menunjukkan kepada diri zat semata-mata. Diri zat tu diri zat Allah Subhanahu Wa Taala tu semata-mata, tidak ada makna lain. Ini berlainan dengan kata-kata kita Allah qadir. Allah qadir. Qadir itu bahasa Arab. Qadir itu berkemampuan. Allah qadirun. Allah berkuasa. Allah maha kuasa. Atau disebut sini Allah berkuasa. Sesungguhnya perkataan qadir yang artinya yang berkuasa berlaku sebagai sifat bagi Allah, dan ia menunjukkan sifat bagi Allah Ta'ala dan kepada satu pengertian lain yang bertambah pada zat itu, iaitu qudrah, iaitu kekuasaan. Dengan ini sifat qudrah merupakan sifat ma'ani. Okey, baik. Dia bagi contoh Allah qadir atau Allah qadirun. Allah maha berkuasa. Bila sebut Allah maha berkuasa, kita sebut tadi Allah satu. Allah tu Allah. Berkuasa itu sifat yang ditambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah berkuasa bererti Allah mempunyai kuasa. Allah adanya kekuasaan, barulah kita sebut Allah itu berkuasa. Itu baru kena kita sebut sifat.
Allah sifatnya berkuasa. Itu tepatlah. Allah sifatnya berkuasa. Manusia sifatnya lemah. Jelas tu. Tu nampak beza sifat manusia dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkuasa, maha kuasa. Manusia lemah. Baru kita nampak makhluk dengan Khalik pencipta. Yang kita nak bahaskan itulah dia. Maka qadir itu merupakan kekuasaan, ataupun disebut sini bertambah bagi zat itu sendiri adanya qudrah, adanya kekuasaan. Zat Allah campur dengan qudrah, artinya kekuasaan. Zat Allah campur dengan kekuasaan, maka kita sebut Allah qadirun, ataupun erti mana Allah maha kuasa, maha berkuasa. Sebab apa maha berkuasa? Sebab Allah ada sifat qudrah, ada sifat kekuasaan, sifat kuasa, sifat tenaga ada. Dan dikategorikan sebagai sifat ma'ani. Nanti kita akan bahas sifat ma'ani. Atau kalau kita tengok pada manusia, manusia pun ada qudrah, ada kekuasaan. Allah ada sifat kekuasaan, manusia ada sifat kekuasaan. Tapi pada awal-awal dulu kita dah cerita, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sifat kuasa Allah dengan sifat kuasa manusia, dua-dua samalah kuasa. Tapi bila kita dah pegang Allah itu tidak sama dengan makhluk, maka kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia itu berbeza. Kita tak boleh nak samakan macam kita. Pada kita, kita ada tenaga baru kita boleh pegang benda gini, boleh angkat. Kalau kita sama dengan Allah, Allah kalau tanya sihat macam kita baru boleh angkat benda ni. Tak sihat, tak boleh lah. Gitu kita dah samakan makhluk dengan Khalik, manusia ataupun bahan ciptaan dengan pencipta. Salah lah. Mana kalau ada keluar pada kita macam tu, salah. Terjawab tu, salah lalu dah benda yang kita cakap tu. Kalau nak sambung lagi. Kita contoh, adanya pertanyaan, Allah di mana? Nampak? Bila kita guna tu perkataan di mana itu, di mana Allah? Allah di mana? Pertanyaan tu sendiri pun dah salah dah. Tak layak kita tanya macam tu. Kita menggunakan perkataan di mana itu tak kena dah untuk Allah. Sebab apa? Bila sebut di mana Allah, bererti Allah dah mula ada bertempat dah. Mungkin di depan, mungkin belakang, mungkin atas, mungkin bawah, mungkin kanan, mungkin kiri. Nampak? Yang ada tempat itu sifat bagi makhluk. Kita Pak Ali di mana? Ada depan tu. Isteri di mana? Ada belakang. Anak dia mana? Ada belah kanan. Cucu dia mana? Ada belah kiri. Tu untuk makhluk di mana itu boleh. Untuk Allah bila tanya, Ustaz Allah tu di mana? Sudah. Tanya tu sendiri dia dah tak kena dah. Bila tanya Allah itu di mana? Sebab ulama ada membahaskan Allah itu wujudun bila makanin. Allah itu wujud bila makanin, tapi tidak bertempat. Yang ni yang selalu jadi perbahasan, tuan-tuan. Hak ni orang akan selalu petikai bab ni. Sampai orang kata, macam mana Allah tak ada bertempat? Nampak? Bila dia fikir gitu, memang dia dah mula letak dah Allah tu sama dengan makhluk. Sebab apa? Akal kita tak boleh terima. Macam mana? Ada tapi tak ada tempat. Pelik. Ada tak ada tempat. Pelik. Tapi kalau kita pegang yang tadi tu, Allah tidak sama dengan makhluk. Dalil dia hadis Al-Quran memang guna hak tu. Laisa kamitslihi syai'. Itulah dalil yang utamanya. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Bila sebut tidak sama, terus terjawab persoalan kita tadi. Terus terjawab selalu. Allah di mana? Terus terjawab dah. Pertanyaan tadi tak layak kita, tak patut kita jawab. Sebab tanya tu pun dah salah dah. Tanya di mana tu dah salah dah.
Sebab ulama bahaskan Allah tu wujud tapi tidak bertempat. Kita nak detailkan lagi, tak boleh terima lah macam tu. Tak boleh terima, tak boleh nak cakap benda lah. Tak boleh lah. Sebab kita dah menyamakan Allah dengan makhluk, tak ada jawapan lah. Mana kita dah tak berpegang dengan ayat Quran Allah bagi tahu tadi. Itu yang penyelamat kita supaya tidak melencong, meleret, merata-rata tu. Kalau yang kita kata tu dulu, Allah berada di mana sekarang ni? Kita kata di Kuantan. Di Kuantan, ada di Kuantan. Kalau di Kota Baru, siapa jaga sekarang? Nampak kan? Banjir sana contoh, atau kemarau sana. Siapa ngurus bab kemarau tu? Ni sini, belah sini banjir pula. Siapa ngurus banjir? Kata Allah Maha Berkuasa. Dia akan jadi lagi haru biru lah. Lagi haru biru. Ataupun kita akan melencong macam-macam. Tahun ni Allah berada di mana? Tahun pula tahun ni. Takkan dia faham semua. Bila nak di tempat lain, dia rosak dah rosak. Itu dah rosak dah. Macam-macam dah jadi melarat merata tempat dah. Dah tak payah. Stop tu. Pertanyaan tadi berhenti terus setakat itu. Jangan layan. Rosak nanti akidah kita ya. Baik. Sama lagi ya. Yang ni kita nak bahaskan bab sifat tu supaya kita nampak sifat dengan bukan sifat tu. Maka kekuasaan, berkuasa itu sifat. Sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil wujudnya Allah Taala ialah adanya alam ini. Itu salah satu dalil. Yang orang bila orang tanya, Allah tu wujud ke tidak? Wujud. Mana buktinya? Buktinya alam yang ada sekarang. Alam dunia yang kita duduk sekarang, ataupun dunia yang kita duduk sekarang, ini buktinya. Kenapa? Kerana sesungguhnya alam ini baharu. Sifat baharu ni benda yang baru ada, baru wujud, baru muncul. Bila sebut baru tu maknanya dia pernah asalnya tidak ada, baru ada. Itu nama baru. Asal tiada, kemudian ada, itu nama baru. Baru nama baru. Maka setiap yang baharu perlu ada yang memperbaharukannya ataupun mengadakannya lagi wujud. Dan pencipta yang wujud itu ialah Allah Ta'ala. Bila dunia ini ada, maka kita akan tanya siapa yang mengadakan dunia ini. Mesti akan tanya begitu. Dunia ini ada sebagai tanda Allah itu ada. Kenapa? Kerana yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya mana? Seperti mana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran. Di sini kita kena beriman dulu pada Quran. Kita beriman dengan Quran ataupun tidak. Kalau kata aku tak beriman dengan Quran, bila sebut tak beriman dengan Quran, kita baca ayat Quran kat dia pun tak boleh. Tak selesai masalah. Sebab apa? Tak payah baca Quran kepada aku tak percaya pada Quran. Rosak dah situ. Ini kita nak bahas bab ini bagi orang yang percaya kepada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Sebab dia semuanya berkait rapat. Berkait. Nak cerita bab Allah ini, ada berkait rapat dengan Al-Quran. Sebab dalilnya dari Quran. Percaya kepada Nabi sebab dalilnya daripada hadis Nabi. Maka Quran, hadis tadi, siapa pula yang menurunkan Quran dan hadis? Melalui malaikat. Mana kena percaya pada malaikat? Nampak kan berkait. Itulah bab ukur iman ini memang dia tak boleh lari. Dia berkait semua. Rosak satu, rosak semua sekali. Rosak semua sekali. Dia memang dia bersambung-sambung, berkait-kait. Maka Allah sebut dalam Quran, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Terjemahannya daripada surah Al-An'am ayat 102 ni, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Itu ayatnya, dalilnya. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, iaitu sembahlah
Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas dalam ayat tu Allah sebut Allah yang mencipta sesuatu, semua yang ada atas muka bumi ini. Kita beriman kepada Al-Quran, maka jawapan tu jelas dah untuk kita. Jelas tu. Sebab ayat ni tak perlu ditakwil pun. Tak perlu kita nak congkak apa maksud di sebalik je. Tak. Allah sebut direct. Ataupun kalau sebutnya kita nak terjemah tu terjemah bulat-bulat, kita dah faham dah perkataan tu. Khaliq. Khaliq pencipta. Kulli syai'in, ciptaan tu. Mencipta. Khaliqu, pencipta. Kulli syai', pencipta setiap sesuatu. Manakala kita hanya belajar bahasa Arab, kita hanya menghafal kamus lah. Kamus ataupun kita menghafal vocab bahasa Arab tu, vocabulary tu, perkataan satu-satu perkataan. Maka kita tengok ayat ni, kita boleh terjemah terus dah dengan perkataan yang kita dapat dari kamus tu, sebiji-sebiji. Tak perlu ditakwil dah. Tak perlu ditakwil. Kalau ditakwil tu contohnya yadullah fauqa aidihim. Yang tu kena takwil. Sebab apa? Maknanya tangan Allah, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah mengatasi ataupun atas tangan-tangan mereka. Itu perlu takwil. Sebab apa? Kalau kita terjemah gitu direct, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Benda pula maksud dia ni, tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Yang ada di situ perlu takwil. Tapi adakah kita yang mentakwil Al-Quran tersebut? Tidak, bukan kita. Ulama-ulama tafsir. Ulama-ulama tafsir pula yang memiliki kemampuan untuk menakwil ataupun menafsir ayat Quran tersebut dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kita tak mampulah tuan-tuan. Kalau tiba-tiba kita baca ayat Quran, kita takwil sendiri. Ui, dahsyat sangat tu. Tinggi sungguh ilmu kita. Rata-rata yang sekarang-sekarang lah kita yang baca-baca kitab mutaakhir ini, kita hanya membaca ataupun menukilkan susunan-susunan buku yang disusun oleh ulama-ulama muktabar. Bukan kita buat sendiri, bukan kita cipta sendiri tak. Kita tolong terjemah je. Itu pun kadang-kala ada juga salah. Tolong terjemah pun salah juga. Kadang-kala. Mana kita dah kurang kepakaran dalam bab itu berbanding ulama-ulama terdahulu. Maka apatah lagi kalau kita ulama mutaakhir ini menyalahkan ulama-ulama terdahulu. Tak ada yang dulu, tak wujud yang sekarang. Sebab apa? Kita guna buku mana? Rujukan untuk pelajaran kita. Kita guna buku mana untuk kita memahami sekian-sekian ayat, sekian-sekian tajuk. Mesti perlu rujukan buku-buku lama. Nampak? Itu dia. Kenapa ambil buku-buku lama? Dah, kita kalau tak ambil buku-buku lama, kita nak ambil buku-buku yang mana? Buku terkini. Buku terkini dia ambil daripada mana? Mesti ada rujukan dia. Rujukan dia, takkan rujuk buku yang zaman belum ada. Rujuk mesti rujuk hak belakang. Yang dah pernah ada, itu baru jadi rujukan. Ke depan bukan makna rujukan. Itu kita punya sesuatu penambahbaikan ke depan. Baru betul. Gitu. Boleh banyak benda dalam bab ini. Maka mudah-mudahan kita diberilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlapang dada. Tolong berlapang dada dengan orang-orang yang mempunyai kepakaran ataupun ilmu-ilmu yang tinggi itu. Hormat menghormatilah. Kita hormat mereka. Mudah-mudahan Allah beri, dengan penghormatan itu Allah beri kita ilmu. Tak banyak pun mudah-mudahan ada. Jangan kita pun naik sama-sama lancang mulut kita. Orang ni bahai, orang ni kita pun bahai juga. Rasa pernah bagi tahu dah dulu di sini. Dia punya adab berdebat kan, adab berdebat ataupun adab untuk kita merendahkan ataupun tidak menerima pandangan sekian-sekian ulama itu, dia ada taraf dia, adabnya. Kalau ulama itu satu zaman, contoh satu zaman dan juga level dia sama. Yang ni PhD, yang ni PhD. Contohnya lah. Itu dunia kita lah. Pada kita PhD tu zaman kita adanya PhD ni kira orang level tinggi lah. Kita ambil waktu lah. Boleh pakai contoh. Okey, yang ni PhD, ini PhD. Maka mereka ni layak
berdebat antara satu sama lain. Berdebat. Sebab sama taraf. Ada taraf dia. Kalau kita hak yang tak setaraf dengan dia tapi nak menidakkan ilmu dia, itu dari segi adabnya tak berapa kena. Tak berapa kena. Bukan kata orang bawah ni memang tak berilmu, orang atas je berilmu, tak. Ini dari segi adab. Adab. Untuk kita berjidal, untuk kita berdialog, untuk kita berdiskusi. Gitu. Kalau tak, kita akan jadi orang yang kurang beradab. Apatah lagi kita orang awam, kita menidakkan ulama'-ulama', lagilah dahsyatnya. Ulama' tu bukan dia beri gelaran ulama' pada diri dia. Ulama' tu orang beri gelaran kepada mereka. Diri kita ni orang beri gelaran benda. Tok Penghulu pun bukan juga. Ketua kampung tak juga. KRT, AJK KRT tak juga. Siapalah, tak payahlah kita cukup duduk diam, tak apalah, sudahlah. Sudahlah, biarlah sama-sama mereka. Tapi memanglah itu dah jadi sebagai sekarang dengan dunia IT ni, kita dah nampak banyak perdebatan berdialog tu. Ada yang menjaga adab, ada yang tidak. Maka kita ambil yang baik, kita ambil. Yang tak baik tu kita tolak tepi. Tolak tepi. Kita sebagai orang awam begitu, ya. Baik. Seterusnya dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarah taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia telah menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Juga ayat dalam surah yang lain ni menjelaskan dengan jelas. Allah mengatakan Allah yang menetapkan serta menciptakan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Dah jelas dah. Dan satu lagi ayat dari surah Al-Ankabut, ayat yang ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunnallah. Dan jika kamu bertanyakan mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan-bulan, nescaya mereka akan mengatakan Allah yang melakukannya. Dah jelas dah. Bila kita tanya, maka mereka akan jawab Allah yang melakukannya. InsyaAllah. Saya habiskan ayat bawah dia. Kita habiskan betul satu bab itu biar sempurna. Ya. Kalau terlewat sikit minta maaf lah. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang seumpamanya menunjukkan bahawa pencipta segala yang ada ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat ini juga menunjukkan bahawa keseluruhan alam ini adalah baharu, yakni didapati ada setelah asalnya tiada. Itu makna baharu sebagaimana kita dah sebut tadi. Bila sebut baru, asalnya tak ada. Baru ada, itu baru nama baru. Nama baru, itu nama baharu. Adalah tidak masuk akal bahawa pengada ataupun pencipta alam ini adalah ma'dum. Ma'dum itu kerana ma'dum bererti yang tidak wujud. Ini dibahaskan tadi. Okey. Alam ini ada. Bila kita sebut alam ini ada, takkan penciptanya tak ada? Takkan dia ada sendiri. Kalau alam itu ada sendiri, dia sama taraf dengan Allah lah dah. Dia boleh mengadakan dirinya sendiri. Ibaratnya begitu. Dia ada kekuasaan begitu. Tak. Alam ini asalnya tiada. Lepas tu baru wujud, baru ada. Bila sebut baru ada, mesti ada yang tukang adanya atau pengadanya. Pengada jadi mengada-ngada pula. Bukan maksud pengada, penciptanya. Pencipta alam itu. Nampak? Itu kita sebut mana bukti, mana dalilnya Allah itu ada. Kita kata dalilnya alam ini, itu bukti Allah itu ada. Sebab apa? Sebab alam ini asal tiada. Lepas tu ada. Bila ada itu
kita akan tanya, siapa yang mengadakan alam tersebut? Maka di situ jawapannya, Allah yang mengadakan alam itu. Nampak? Tu kita sebut alam ini sebagai bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas yang tu. Dan siapa yang tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak dapat memberikan sesuatu kepada yang lain. Contoh, Allah itu tiada. Dah, bila Allah itu tiada, macam mana Allah boleh wujudkan benda yang alam ini? Dia tak boleh diterima oleh akal. Tak boleh diterima akal. Contoh kita orang yang tak ada apa-apa. Kita orang yang tak ada apa-apa. Lepas tu ada orang yang minta bantuan lah dengan kita. Kita ni memang tak ada apa-apa. Lepas tu tiba-tiba kita tengok orang tu, kita orang luar tanya, awak dapat bantuan pada siapa? Pada dia tu lah. Dia tu orang yang tak ada apa-apa. Kita kata, macam mana dia pula boleh bagi bantuan kat awak? Kenapa? Sebab dia pun menerima bantuan juga. Benda gitu kan kita tak boleh nak masuk akal. Macam mana dia boleh bagi zakat kat awak, sedangkan dia pun adalah asnaf zakat. Dia layak menerima zakat, bukan pemberi zakat. Tiba-tiba awak kata dia pula yang memberi zakat kepada awak. Nampak? Benda tu kita sebut al-ma'dum. Orang yang tidak ada apa-apa, maka bagaimana dia nak memberi sesuatu kepada orang lain? Bila kita dah tak ada, memang kita tak mampu nak beri apa-apa lah. Duit tak ada, maka kita tak mampu nak beri duit ke orang. Kita mampu beri benda lain boleh lah. Macam tu itu maknanya. Kalau Allah tu tiada, maka bagaimana alam ini boleh wujud? Maka benda tu mustahil lah. Kemudian oleh itu adalah sabit bahawa Allah Ta'ala wujud. Oleh demikian itu sabitlah kita ataupun jelaslah kita boleh berpegang Allah itu wujud. Sebab alam ini wujud, maka itu sebagai tanda Allah itu wujud. Lawan bagi wujud adalah Adam, yang bererti tiada. Dan Adam adalah mustahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kata Allah tu wujud, tak wujud. Kalau Allah tak wujud, peliklah pula ni. Alam ni siapa pula cipta? Kita tanya dia. Kalau Allah tak wujud, alam ini siapa cipta? Kita dengar jawapan dia. Aku rasa sekian-sekian orang, sekian-sekian orang yang mewujudkan alam ini. Tanya lagi, bahas lagi sampai ada yang di sana nampak kelemahan. Supaya apa? Supaya dia tenadah apa yang dia pegang selama ini adalah salah. Contoh dia kata, okey, alam ini inilah Tuhan. Contoh Tuhan Kristian lah contohnya. Tuhan Kristian ni. Berhala itu yang mencipta alam ini. Contoh. Okay, yang kan kita berhala macam-macam kan. Yang kita sebut dulu. Berhala tu tak boleh bergerak, tak boleh apa-apa pun. Maka kita boleh persoalkan lagi. Macam mana berhala itu boleh mencipta alam yang sehebat ini, sedangkan dia itu sendiri tidak mampu bergerak walau seinci. Nampak? Benda tu kita boleh bahas menggunakan akal saja. Maka dia akan tenadah. Begitu. Seperti mana kisah Nabi Ibrahim dengan pengikut ayah Nabi Ibrahim tu. Maka kewujudan Allah Ta'ala wajib ada bagi zatnya. Wajib Allah itu ada. Lantaran itu kewujudan Allah Ta'ala adalah sabit sejak azali dan kekal selama-lamanya. Itu kena pegang juga. Allah itu wujud start mulanya dari azali. Azali lagi dah ada. Dan wujudnya Allah ini sampai bila-bila. Itu kena pegang macam tu. Kena pegang macam tu. Pegang waktu dulu. Pegang waktu-waktu. Apa soalan hak datang nanti kita tak goyang dah. Kita boleh jawab dah. Kita dah pegang betul gitu. Ini bukan kita kata nak berdebat tak. Kita nak pegang pada diri kita. Bila mana datang permasalahan nanti dalam media sosial ke kita dengar daripada mulut orang, kita dah dapat dah jawapan dia. Mana iman kita tak goyang dah. Kita dah pegang betul-betul dah. Allah tu memang wujud dari mula asal sampai bila-bila Allah tetap wujud. Begitu. Sebab kalau tak nanti orang akan tanya. Kiamat berlaku, lepas tu syurga neraka. Syurga neraka ada sampai bila? Expired ni bila? Akan mulakan expired. Setiap benda mesti ada expired. Sudah. Expired, contoh tahun 2000
60 lah contoh, habis expired. Okey, dah expired, maka nak akan tanya pula Allah pula bila kesudahan Allah tu bila pula? Sudah. Nampak? Kita mula sudah. Bila pula ya? Sepatutnya jawapan tu dah ada dah, kan kita dah pegang tadi. Allah tu wujud dari azali dan sampai bila-bila. Dah terjawab dah benda tadi. Kita tak jadi goyang dah. Orang keluarlah kenyataan kok mana pun, orang nak uji kita macam mana pun, kita punya pegangan tu dah kuat dah. Dah tepat dah. Pegang waktu je. InsyaAllah akan tepat kita punya pegangan dan tak goyang dah iman kita. Ia tidak menerima ketiadaan sama sekali bagi zatnya. Kewujudannya tidak didahului dengan tiada dan tidak pula menyusuli oleh tiada. Ini satu lagi. Ayat yang sama sebenarnya, benda yang kita pegang tadi betul dah. Tapi ada buat ayat lain. Allah itu kita sebut tadi ada azali. Bila sebut ada azali tu, Allah dia tak sama macam kita. Kitanya asal tiada, kemudian baru ada dalam rahim ibu, dan Allah izinkan lahir atas muka bumi ini. Maknanya Allah, kita ini asalnya tiada, Allah baru adakan. Berarti kita ini baharu, benda yang baru. Allah tidak ada awalnya, atau kita sebut Allah tidak ada ketiadaan, sebab Allah memang dah ada. Dah ada. Tak sama macam kita. Kita awalnya tiada, baru dia adakan, baru dia nama baharu. Allah kita tak boleh cakap Allah itu baharu, tak ada. Sebab Allah tidak ada awalnya dan tidak ada kesudahannya. Tidak ada kesudahannya. Tak boleh kita nak ikut sipir makhluk, tak boleh. Allah tak boleh kita guna sipir makhluk tu. Dalil tentang wajibnya kewujudan Allah Ta'ala ialah sesungguhnya telah sabit kewujudan itu bagi Allah Ta'ala, dan kewujudan alam ini dan segala hal ehwalnya perlu kepada Allah. Sesiapa yang telah sabit kewujudannya dan kewujudan itu diperlukan oleh alam, maka ia tidak termasuk dalam himpunan alam itu. Disebut alam dan Allah itu dah. Alam memerlukan Allah, maka Allah kita tak boleh masukkan dalam alam ini. Kita boleh, kita duduk dalam alam, maka alam perlukan kita? Tidak, kita perlukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berada di dalam alam, ataupun kita sebut kita ini makhluk yang dicipta oleh Allah. Maka bila sebut makhluk, kita akan perlu kepada Khalik, perlu kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak di situ, tahu dah mana kita lemah. Jangan sekali-sekali mikir akulah kuat, aku segala-galanya. Tidak, kita lemah sebab kita makhluk. Allah berkuasa. Pegang situ, selesai masalah. Selesai masalah. Sekuat mana manusia, sekuat mana makhluk, adanya di sana kelemahan dan adanya tamat tempoh dia tu ada. Muda dulu gagah molek, dah berumur ni tak ada dah. Tak ada. Itu tanda kita kelemahan. Adanya kelemahan. Itulah makhluk. Oleh itu jadilah kewujudan itu semata-mata dengan zatnya, maka kewujudan itu adalah wajib baginya. Oleh itu wajib bagi Allah Ta'ala bersifat wujud. Itu habis bab itu. Selesai masalah bila kita membahaskan tentang wujud. Maknanya wujud itu adalah wajib bagi Allah, ataupun bersifat Allah wajib bersifat wujud. Allah tu mesti ada. Mesti ada. Habis itu. Habis itu. Alhamdulillah selesai. Selesai. Habis satu tajuk wujud. Lepas ni kita masuk tajuk yang kedua, atau sifat yang kedua, qidam, kemudian baqa, mukhalafatul lil hawadith. Lepas pada itulah insya-Allah. Mudah-mudahan yang wujud ni kita faham betul-betul. Tak faham nanti boleh tanyalah. Cukup setakat ni sebab rasa kita dah terlewat lah. Bahas kita, kalau nak tanya nanti pada pertemuan akan datang lah. Tajuk yang sama. Kalau nak sebelum kita mula nak tanya dulu, boleh tanya dulu nanti. Itu saja, wallahu alam. Marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah serta suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni ataupun rakaman ni insya-Allah saya akan masukkan dalam YouTube, kalau contoh kita nak dengar semula, nak bagi lebih faham,
nak rujuk ataupun nak dobit semula pada buku kita, nanti boleh tengok dalam YouTube channel saya, Muhammad Rohaimi Ibrahim. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.